Hai semua, kita bertemu lagi dalam Zul Adi Studio. Hari ini saya nak cerita tentang Dato' Alik Shukri yang mana dia nak jual rumah, tapi dia kata rumah dia tak laku, tak ada orang beli. Jadi kita kena tahu jugalah rumah dia jenis apa dan harga dia nak jual itu berapa, ansuran bulanan berapa yang perlu dibayar. Rumah dia di tengah-tengah bandar KL dekat Pavilion. Pavilion tu pasar raya, supermarket yang besar, pasar raya yang besar, dan rumah dia di atas tu. Kalau kita tengok berdasarkan apa yang telah diberikan oleh Dato' Alik Shukri, keluasan rumah dia 3,000 square feet. Dengan keluasan tu, dia jual rumah dia dengan harga 6 juta. Tuan-tuan rasa 6 juta tu macam mana? Okey ke tak okey? Murah ke tak murah? Dan kalau tak silap, dia punya maintenance bulanan 2,000 sebulan. Dan kalau kita beli dengan pinjaman bank selama 30 tahun, jadi kita kena bayar sebulan 28,000 lebih kurang. Dibayangkan tuan-tuan, 28,000, siapa yang nak beli? Jadi kita tengok balik. Jadinya kalau kita lihat Dato' Alik Shukri ni, siapa yang tak kenal dia? Saya pun kenal. Anak saya pun kenal. Jadi kalau kat Malaysia ni, kalau tak ada orang kenal dia, macam susah lah kot kan. Dia ni orang yang sangat-sangat terkenal lah. Mungkin ada orang kenal dia dari sudut businessman, ada orang kenal dia daripada sudut dia punya telatah dia, ataupun dia punya bakat penyanyian, berlakon dan sebagainya. Mungkin dari sudut itulah orang kenal. Dato' Alik Shukri ni juga kalau tak silap dia seorang dia anak kepada pengasas Sendayu Tinggi. Jadi mak dia tak adalah dapat datuk ke datin ke, mak dia biasa saja. Sebelum ni kita biasa dengar cerita tentang Sendayu Tinggi sajalah, tentang mak dia, tentang perniagaan. Kemudian tentang ada satu dokumentari dekat Majalah 3 tu, mak dia bela itik. Banyak itik kan dekat kawasan tu. Itu sedikit lah dia punya background kan. Jadinya kita tak ada nak cerita pasal Alik Shukri, kita cerita pasal rumah dia saja. Dia cakap rumah dia tak laku. Jom kita kaji balik sebab apa rumah dia tak laku. Kalau kita lihat tahun lepas, tahun 2020, sekarang ni tahun 2021, banyak perniagaan kena tutup. Dan kalau kita lihat syarikat-syarikat besar, perhotelan, banyak yang telah bankrupt, banyak yang mereka terpaksa jual perniagaan mereka. Dan kalau kita lihat satu lagi, Papa Rich, Papa kaya yang telah memfailkan bankruptcy sebab dia tak mampu untuk membayar hutang dia. Hutang dia lebih kurang 32 juta. Jadi syarikat besar banyak yang terkesan sebab mereka terpaksa tutup. Contohnya Air Asia sendiri terpaksa memberhentikan pekerja-pekerjanya. Kalau kita lihat sebelum ni pun ada seorang yang daripada syarikat penerbangan, apabila seorang pilot apabila diberhentikan kerja, dia tak tahu nak buat apa dan akhirnya dia bunuh diri. Kalau kita lihat T20, walaupun pada asalnya mereka ni mungkin mampu untuk beli rumah yang berharga 6 juta ni, tapi disebabkan pandemik ni banyak perkara upside down. Dia kalau dulu mereka di atas, sekarang ni bomb. Mereka ke bawah langsung, habis. Mereka tak mampu untuk menjana pendapatan untuk diri sendiri ataupun syarikat mereka. Jadi syarikat-syarikat besar amat terkesan. Dan kalaulah kita nak target prospek ni daripada kalangan mereka-mereka yang T20 ni, mungkin agak sukar pada ketika ini. Tapi tak tahulah, bila kita dah ada herd immunity, mungkin pada ketika itu ekonomi dah semakin pulih, dan mungkin pada ketika itu juga adalah orang yang mungkin beli rumah tersebut kan. Okey, kita lihat pula sebab yang seterusnya. Jadi saya sebut tadi berapa harga rumah ni? 6 juta kan? 6 juta ni kalau anda lah nak beli rumah yang ada tanah ataupun nak beli rumah yang di atas angin, yang high rise lah. Kalau saya ada 6 juta, contohlah saya ada 10 juta, saya nak beli rumah. Saya tak akan beli rumah atas. Saya akan beli rumah bawah, landed. Saya boleh beli banglo ataupun saya boleh beli tanah 1 ekar, kemudian saya buat rumah besar-besar atas tu kan. 1 ekar pun baru berapa? Kalau 1 ekar tu mungkin ada pinggir bandar sikit, kita dapatlah dalam, kalau 1 juta kan, 1 ekar 1 juta tu satu harga yang besar. Kalau tanah pertanian 1 ekar 1 juta, besar tu nilai dia. Jadinya contohlah kita beli tanah satu hujung bandar 1 juta, kemudian kita buat rumah 2 juta, 3 juta, lebih berbaloi berbanding kita beli rumah yang dah siap tapi keluasannya hanya 3,000 sahaja, 3,000 square feet. Sebenarnya banyak lagi pilihan dan orang mungkin akan lebih memilih untuk beli landed berbanding dengan rumah high rise ni. Mungkin yang nak beli itu harga 6 juta ke atas, warga asing, foreigner ataupun expatriate yang mana mereka bekerja di Malaysia ni dan mereka berpangkat mungkin CEO, ketua pegawai eksekutif di syarikat-syarikat besar, DG, Celcom dan sebagainya, yang mampu untuk beli rumah yang sedemikian. Jadi mungkin orang putih ni, orang luar ni, mungkin mereka ni lebih serasi dengan kehidupan di rumah yang tinggi ni. Tapi kalau kita ni lebih selesa di rumah yang bawah kan, rumah yang orang kata ada tanah lah, nak bertani, nak bercucuk tanam, nak tanam itu dan sebagainya, durian ke apa, lebih mudah bagi kita. Lihat pula sebab yang berikutnya, sebab yang ketiga. Jadi rumah ni maintenance dia berapa?
RM2,000 tuan-tuan. Kalau kita gaji RM2,000, maintenance nak bagi RM2,000 memang tak lepas tuan-tuan. Itu maintenance saja. Jadi maintenance pun tinggi berbanding kalau kita beli rumah landed. Rumah landed tak ada maintenance. Mungkin ada yang kata oh tak apalah, tapi dalam keadaan sekarang ini RM2,000 tu untuk kita bayar maintenance saja, mengurangkan ketebalan poket tu RM2,000 sebulan, bukan RM200. Kemudian yang keempat, jadi rumah yang sebegini harga RM6 juta, kemudian dia adalah sebuah apartmen, tak sesuai untuk kita buat pelaburan hartanah. Contohnya apa? Kalau kita nak buat sewa, nak sewa RM28,000, mungkin ada yang nak menyewa, tapi jumlah mereka sangat-sangat kecil. Dan kalau kita lihat pada ketika ini, tidak ada daripada kalangan mereka yang mampu, yang daripada kalangan T20 ini yang nak menyewanya dengan sewaan RM30,000 sebulan. Dan lebih baik kita cari rumah landed. Banyak sahaja rumah landed yang nak disewakan tapi tak mencecah RM30,000. Kita boleh cari rumah banglo 3 tingkat, ada lift, dan sewanya mungkin tak sampai banyak tu, mungkinnya RM15,000 hingga RM20,000 sahaja. Dia berbaloi. Kalau kita buat pelaburan hartanah, rumah high rise ini dia punya kenaikan dia tak sama dengan rumah landed. Rumah landed ni kalau kita beli, dia punya kenaikan tu sekejap. Satu rumah tu dekat, contohlah ni rumah yang murah je saya ceritakan, dekat Port Dickson, harga dia RM120,000 je masa tahun 2-3 tahun lepas. Tapi sekarang ni saya tengok dalam harga pasaran orang nak jual RM200,000 lebih. Jadi kenaikan hampir RM100,000. Jadi 120 kepada RM200,000. So RM80,000 orang tadi boleh untung. Tapi kalau rumah yang apartmen ni, biasanya agak sukarlah kita nak melihat dia punya kenaikan. Bukan tak naik, tetapi kenaikan dia berbeza dengan rumah yang landed. Jadi kalau kita nak buat sebagai medium pelaburan, jangan beli rumah yang terlampau mahal. Bayaran bulanannya RM6,000, RM7,000. Mungkin ada yang mampu, sanggup dan sebagainya. Tapi kalau dah RM28,000 ini, hanya orang yang mungkin kita lihat gajinya RM50,000 ataupun RM100,000. Kalau RM50,000, dia bayar sewa saja dah RM28,000, baki gaji dia RM28,000 lagi. Orang yang bergaji besar ni, dia punya kerak lagi lah besar kan. Dia tak mungkin dia nak menyewa daripada separuh gaji dia tadi. Mungkin yang kena cari yang RM100,000 ke atas. Siapa sahaja di Malaysia ni yang gajinya RM100,000? Mungkin CEO Syabas, CEO apa lagi? Company besar lah, TH, Tabung Haji dan sebagainya. Orang ni hanya boleh dikira dengan jari. Tak ramai. Bukannya macam kita ni, orang kebanyakan ramai kan, tapi kita tak mampu. Next, lambakan rumah. Kalau kita lihat, banyak sebenarnya rumah yang tak terjual sehingga kini. Jadi kalau kita cari saja dekat Property Gurunya, iProperty, mudah kita boleh cari rumah-rumah yang lebih berbaloi. Rumah 6 juta. Banglo, ada swimming pool, kawasan yang luas. Mungkin kita sepatutnya kita pilih yang sebegini. Jadi orang terlampau banyak pilihan. Bila kita sebut tentang pilihan, setiap orang ada pilihan masing-masing. Kalau saya pun, contohlah nak duduk masa pencen nanti, saya akan cari rumah yang bawah. Cari rumah yang mudah lah. Kita ada tanah, nak bercuk tanam dan nak tanam pokok apa, Musang King ke, apa namanya, hitam tu apa, duri hitam kan, blackthorn. Kita boleh tanam belakang rumah aja. Kalau tanah ada yang luas kan 6 juta ni, kita beli 1 ekar, duduk kat depan tu je. Rumah dalam lebih kurang 10,000 kaki persegi, baki tu ada 30,000 kaki persegi lagi. Bolehlah buat kebun belakang rumah kan, kalau diberi pilihan. Kita tak akan cari, kalau saya lah, saya tak akan cari rumah yang atas, saya akan cari rumah yang bawah. Jadi bila ada lambakan rumah ni, orang banyak boleh pilih, dan orang tidak memilih rumah yang atas, kebanyakannya pilih rumah yang landed. Itu satu realiti lah. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, pulangan dia lambat. Tadi saya dah sebut dah, memang kalau kita nak buat pelaburan, rumah yang high rise ni berbanding dengan rumah bawah sangat-sangat cepat naiknya. Contoh anda pernah dengar Taman Sentosa Kelang? Tak pernah. Dulu orang panggil black area, tapi sekarang ni kawasan tu bukan lagi black area, kawasan tu dah okey dah membangun. Harga rumah di sana RM100,000 pun tak sampai, tapi sekarang ini tak ada orang nak jual bawah daripada RM300,000. Kalau dulu RM100,000, sekarang dah RM300,000. Kenaikan dia berapa dah? 100-200%. Siapa nak bagi tuan-tuan? Tentu tak ada orang nak kasih. Kita sendiri kena buat pilihan yang tepat. Dalam kita membeli rumah ataupun kita nak buat pelaburan hartanah ini, pastinya kita nakkan keuntungan. Jadi berapa lama tempoh untuk kita menjana keuntungan? Ada orang dia nak 5 tahun, ada orang dia kata 10 tahun, ada orang dia nak tiap-tiap tahun. Jadi apabila kita dah setkan kita punya target, kita akan menjadi mudah nak pilih properti ataupun jenis hartanah yang mana satu untuk kita beli dan seterusnya kita laburkan. Jadinya kalau rumah di Syukri ni, contoh dibeli 6 juta, nak tunggu berapa tahun untuk harganya naik jadi 8 juta ataupun jadi 10 juta. Kalau rumah apartmen saya rasa agak sukar dalam keadaan masa kini. Tapi kalau dia beli, seorang pelabur ni lah, dia beli rumah banglo, rumah bawah,
pada sekarang ni harganya 6 juta. Saya yakin setelah 2 atau 3 tahun harganya boleh mencecah 7 hingga 8 juta. Itu bezanya rumah banglo landed dengan rumah high rise. Jadi apa-apa pilihan sekalipun adalah pilihan kita sendirilah dalam untuk membuat pelaburan hartanah. Korang rasa okey ke alasan-alasan yang saya berikan sebentar tadi? 6 sebab mengapa rumahnya tak terjual sehingga hari ini. Jadinya sebagai penutup, korang janganlah lupa nak subscribe channel ni. Kita sebenarnya tengah mencari 1000 subscriber yang pertama. Moga-moga anda jadi penyokong kami yang terawal. Okeylah, itu saja untuk kali ini. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun pandangan, boleh tulis di ruangan komen. Okey, bye. Jumpa lagi.